اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وعملا وأما بعد. Sahabat-sahabat, saudara sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita diberi kesihatan dan kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang lain masih tadi kita berbuat yang dikatakan solat yang mulai ini ialah solat malam yang dinamakan tahajud, atau maksud tahajud ini ialah meninggalkan tempat tidur. Itu maksud ialah yang mulai tahajud itu ialah yang mulai itu apa? Iaitu tahajud. Tahajud ini ialah apa? Tinggalkan tempat tidur kita. Jadi kalau kita berjaya meninggalkan tempat tidur kita di sepertiga malam, maksudnya bermula jam kita dapat 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Dan ketika pada ketika tersebut kita pun memang cukup lazat, cukup enak, dan semua orang cukup lazat dan cukup enak. Dan di antaranya yang saya dengar kepada perempuan, orang-orang yang nak diterima masuk menjadi tentera Hamas ialah rekrut mereka ialah mesti 6 bulan solat subuh secara berjamaah. Wajib sertifikat dia keluar bila dia hadir solat subuh. Solat subuh pun dikira solat malam. Siapa yang nak berjuang untuk tentera Palestin sekarang ini, memang disyaratkan orang tersebut boleh mengharungi solat subuhnya selama 6 bulan tanpa. Itu baru dah boleh berjuang. Jadi kita dapat bukan mudah. Jadi kalau dah dimudahkan, insyaAllah. Seterusnya tuan-tuan, itu iaitu berarti meninggalkan tidur. Solat sunat yang tidak ditentukan rakaatnya, ikutlah. Usalli sunat usalli sunnatan rakaatain, sembahyanglah 2 rakaat. Sembahyanglah 2 rakaat. Tidak ditentukan rakaatnya, tetapi solat malam ini maka ia adalah 2 rakaat salam. Ini lagi bangun 2 rakaat pula salam. 2 rakaat pula salam. Kemudian diakhiri dia kita ada perempuan ialah dengan tutup. Jadi kita tutup dengan witir. Sebenarnya saya pun bukanlah apa itu saya bagi tahu Ibu Salahuddin kita ni dalam solat-solat malam ni dia sebenarnya wallahu a'lam kan. Tapi oleh kerana hukum tidak menyangkakan, kita tak jumpa hukum yang menegakkan daripada kita berjamaah, maka kalau nak belajar sekali itu bolehlah kita tumbang-tumbang. Tetapi solat sendiri itulah yang kita jumpa. Tapi yang berjamaah, sebab dia duduk dalam kategori solat yang bukan berjamaah, solat sunat yang bukan berjamaah. Solat sunat yang berjamaah, solat sunat istisqa, minta hujan, solat sunat hari raya, solat sunat itu yang dikategori solat sunat yang berjamaah. Tetapi solat-solat sunat ini ialah dia duduk dalam kategori yang tidak berjamaah. Jadi mungkin guru buat majlis sekali-sekali bangun, mungkin itu ada dasar nak ajak orang, ini semayang dia, ini pengisian dia boleh. Tapi yang lebih afdal maka kita sorang. Sebenarnya soal malam ni memang bangun siapa bangun malam waktu tu tak nak share lah. Soal riak, soal takabur kita nak share lah. Dia duduk dalam keadaan jadi saya benda ni. Dia hanya buat dia share riak. Tengah tu semayang daripada dengar suara aku sedap. Bayi tu tak ada orang. Ayat tu lah, imam sedap apa sedap, sujud apa sujud. Tapi hakikatnya apabila kita bangun pagi, tak ada siapa tengok. Yang tengok kita siapa pada tu? Allah je. Tak ada dah waktu tu kita ada perempuan riak kita, takabur kita. Itu kata solat malam tu. Tapi satu sahabat ni ada perempuan, satu pagi, bila dah pagi tersebut, dia jumpa dengan ibu kepada sahabat ni, dia tanya, ke mana pergi? Saya lupa nama. Maka ibu dia pun kata, semalam dia bangun solat malam.
Sebab Rasulullah tengok tak ada waktu subuh. Semalam dia bangun solat malam, maka dia mengantuk, dia tak pergi solat subuh. Dia kata tinggalkan solat malam, pergi solat. Kalau kerana solat malam tu memboleh orang kata apa, sehingga dia tak boleh pergi jamaah subuh, tinggalkan solat malam. Itu pula jatuh daripada sini. Tak hidup solat malam, bangun pukul 3, pukul 4, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tak jamaah. Bukan kita tak semayang, kita semayang juga tu bang, tapi tak pergi jemaah. Ini ikut kepentingan dia. Tinggal satu, tinggal satu. Kemudian, jadi ulama bersepakat kepada perempuan menetapkan hukum sunat apa ni yang mulai bangun pagi-pagi ini ialah sunat yang ini. Sunat mu'akkad. Sunat mu'akkad. Sunat yang sangat-sangat ini. Paling kurang paling kurang. Kalau kita bangun-bangun dah nak masuk subuh dah. Apa ni? Apa? Witir. Ataupun setting tak mau dah nak jalan, cuma witir aja. Bangun untuk solat witir aja. Bangun sembahyang, kemudian 2 rakaat, kemudian bagi salam 1 rakaat. Kemudian tadi masuk waktu subuh, habis subuh. Paling kurang betul itu sudah dikira solat malam. Solat witir ini dia boleh kalau 2 rakaat dengan 1 rakaat. 3 rakaat 2 salam ini yang saya nampak dalam hadis yang paling afdal. Yang paling afdal dia 2 rakaat kemudian salam, kemudian 1 rakaat pula kemudian salam. Dia kata nak buat 1 boleh, tetapi makruh. Ada hadis yang menerangkan bahawa 1 rakaat boleh buat, tetapi makruh. Nak buat berapa benar makruh. Dia buat dari 1. Dia kata kalau nak buat 1 boleh. Ada satu hadis yang sebut. Saya kata tak boleh. Bukan saya kata tak boleh, boleh. Dia bagi dia kata 11 rakaat, 7 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat. Jadi ada pula hadis yang menerangkan tentang 1 rakaat hukumnya makruh. 3 rakaat direct boleh juga. Itu witir. Kemudian tuan-tuan dan puan dah bangun solat witir, jangan tinggal solat di antara azan dengan iqamah. Diganlah solat yang solat selepas orang azan, sebelum orang iqamah tu 2 rakaat tu. Ada disebut dalam TV tu. Siapa sembahyang solat tu, dia akan berbelit pahala. Dunia ni dia juga apa isi dia yang ada di dalam dunia. Dunia ni dia juga mafihinna, dan juga apa yang ada di seisi dunia ni, pahala yang Allah Ta'ala bagi itu 2 rakaat. Allah Akbar sampai orang habis azan, bangun sembahyang 2 rakaat sebelum orang paman, sehingga akan orang kelai orang di surau. Janganlah orang di surau itu terlalu cepat sangat untuk kau bagilah peluang kepada orang untuk tunaikan solat 2 rakaat. Solat sunat saja. Usolli sunat al-fajr. Jika pesan dulu kan saya hadir nak pesan saya juga solat sunat al-fajr sebelum kita menggunakan solat sunat. Jadi di antara dari tuan-tuan sebab zahirnya dunia, sebab zahir daripada segi kekuatan zahir ini kita mulai tuan-tuan dan puan, ialah supaya tidak ada kekuatan daripada segi zahir ini. Waktu makan kita makan jangan terlalu banyak, untuk sebab kita boleh bangun pada waktu malam. Dia kata apa? Jangan makan banyak, nescaya kamu minum banyak. Bila kamu minum banyak, kamu tidur banyak, dan akhirnya kamu sesal banyak. Bisa merujuk kepada kitab Fiqh Al-Haji Man-Haji. Boleh kita jangan berpenat pada siang hari. Kaca jangan terlalu kurus sangat sehingga kita penat lebih balik-balik tidur macam orang mati dah. Terhuyuk dah orang kata. Dia pun spend juga tenaga untuk bangun pada waktu. Kemudian jangan meninggalkan tidur kailulah. Tidur sikit pada waktu ni hampir-hampir sebelum matahari tergelincir. 12 setengah sebelum nak masuk waktu zuhur. Kejaplah mata, ambillah. Bukan 50 minit. 5 minit pun cukup.
10 minit pun cukup. Lelak saja pada ketika tersebut. Dia dah seorang ustaz tu, dia kata dia ambil juga antara 20 minit pula dia beri. Tapi dia kata lepas pada terjaga buat kerja petang nanti sampai ke malam sampai rumah. Jadi dia upaya orang lagi yang kita cikgu lena atau dulu. Tapi ini ada dalam sunnah Fardhu solat sunat susah waktu tengah hari. Kejamkan mata. Tapi memang kan bila saya balik hari Jumaat, cuba tidur. Saya pergi hari itu kira tidur tak. Orang bertanya. Hari ni hari yang tak tidur, saya pergi bertanya orang-orang khutbah tadi tajuk Allah. Awal dengar dah tajuk, tapi isi wallah malam. Kadang-kadang wujud. Tempat yang paling cepat bani sunnah lema depan Allah. Baik, kemudian di antara sebab-sebab lain ini, tuan-tuan dan puan-puan, sembahyang malam ini menjauhkan diri kita daripada dosa. Jauhkan diri kita daripada dosa. Jadi kata satu dia kata aku dihalang untuk jabut lain selama 5 bulan dan satu dosa yang aku lakukan. Satu dosa dikata oleh seorang ulama ini, aku dihalang untuk mereka orang itu. Selamatkan hati daripada prasangka dan perasaan tidak baik kepada orang Islam. Jadi bila kita buat kepada perempuan kita amalkan. Sebab manusia ni banyak asal dengki kepada orang sama-sama. Dan manusia ni bila dia berhasad kepada perempuan, dia akan kalau orang tu yang orang tak beriman dan orang itu orang yang Allah Ta'ala tak pilih tuan tak jaga dia akan jadi hasidin idza hasad. Ada orang yang hasad dan dia melaksanakan dengki. Hasad tak apa. Tengok mune saya pun berjelas mune pakaikan bina orang tahu dah orang pun bila ni. Tak tu tak apa. Tapi kalau saya bercocok kata dia, itu maknanya idza hasidin idza hasad. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Dan manusia ni kalau dia tak ada ilmu, dia akan tak ada ilmu. Bila dia tak mengaji, dia tak beramal ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan melakukan idza hasad. Ini kita takut kepada Allah. Kita biar kita jangan kita hasad dan melakukan hasad. Biar kita jadi hasidin juga. Jangan kita jadi orang yang melakukan perkara yang buruk kepada orang lain. Dia sanggup untuk perempuan dirobek orang punya. Dia sanggup khianat untuk perempuan demi kepuasan hati dia. Biar orang tak, biar aku tak boleh, orang lain pun tak boleh. Ini ada sifat macam ni. Bukan kata orang yang tak pakai contoh, orang yang pakai lebay, pakai serban, pakai jubah pun ada. Jamaah memang ada. Hati pun macam ni. Dia minta dijauh untuk perempuan. Kemudian kita berpaling. Kita akan jadi orang yang berpaling daripada kelebihan-kelebihan dunia. Mungkin Allah Ta'ala dengan sifat kepada kita. Kalau dalam konteks kita mungkin orang dengan banyak yang amal ibadah. Kalau kita orang tidak terlalu sudah berjual dengan diri dulu yang jarang. Sebab mungkin kelebihan duit tak ada. Jadi kelebihan tak mungkin Allah Ta'ala akan sisihkan kita mungkin akan mengingat sebab akhirat kita buat amalan yang boleh membantu kita. Kemudian jadi itulah keutamaan di antara yang boleh kita share untuk yang kita akan dapat solat malam ini. Dan ada satu hadis keutamaan yang kita dan bangunlah ada satu ayat Quran yang kita dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerja adalah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagi semoga Tuhan membangkit dan menempatkan pada hari akhirat di tempat yang tertinggi. Ini ayat Quran. Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 39. Jadi Allah Ta'ala mensyariatkan soal yang mulai bila ada ayat Quran ialah mensyariatkan. Bila sebut dalam hadis ada hadis Nabi mensyariatkan. Dalil kata Allah Ta'ala sebut dan Nabi sebut. Kemudian hadis Nabi iaitu diriwayatkan oleh Muslim
dalam hadis yang 1163 ni, apakah solat lain yang lebih afdal selain daripada solat fardu? Maka baginda menjawab, bersolat pada waktu yang malam, pada waktu sudah ada. Sampai di situlah untuk ada perempuan yang boleh saya share sedikit dan untuk diri saya yang pertamanya dan yang lain adalah sama-sama dan sekian sampai di situ. Aku Qaul Hazar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.